Okey, selamat sejahtera diucapkan kepada semua dan selamat datang ke forum yang bertajuk Hala Tuju Murid Berkeperluan Khas Pendidikan Khas MBPK ke arah kebolehpasaran dan cabaran. Saya Cikgu Kumaresen Muniandi dari SMPK Merbok selaku moderator pada hari ini. Untuk pengetahuan semua, forum ini dianjurkan oleh Sektor Pendidikan Khas Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Ianya merupakan satu inisiatif dalam memberikan lebih banyak maklumat kepada guru-guru pendidikan khas dan juga para ibu bapa di luar sana mengenai kebolehpasaran, MBPK dan cabaran yang dihadapi. Seperti yang kita tahu, pelbagai inisiatif program telah dilaksanakan oleh bahagian pendidikan khas melalui Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu program seperti program transisi kekerjaya PTK dan juga kebolehpasaran MBPK. Okey, bahagian pendidikan khas Kementerian Pendidikan Malaysia telah meletakkan kebolehpasaran MBPK iaitu 75%. Ianya merangkumi dari aspek MBPK yang sudah bekerja ataupun yang sudah mulakan keusahawanan mereka dan juga yang sambung belajar di peringkat yang seterusnya. Jadi kebolehpasaran MBPK ini adalah satu perkara yang menjadi buah mulut di segenap lapisan masyarakat. Pelbagai pihak melihat adakah MBPK ini bersedia untuk bekerja, untuk menjadi seorang peniaga ataupun boleh sambung belajar ke tahap yang lebih tinggi. Satu persoalan yang guru-guru dan ibu bapa sering dengar di luar sana. Jadi ada 7 MBPK kebolehpasaran dan cabaran yang akan dihadapi ini kita akan mengupas lebih lanjut. Di sini kita menjemput 2 orang panel yang akan mengupas lebih lanjut mengenai hala 7 MBPK ke arah kebolehpasaran dan cabaran yang dihadapi. Okey, jadi pertama saya memperkenalkan panel yang kedua iaitu Dr. Kamal bin Syafiee, Pengarah Pusat Inisiatif Pemodenan Pendidikan NICE, dan beliau juga merupakan pensyarah di Fakulti Pembangunan Manusia Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. So dilihat latar belakang beliau mempunyai ijazah sarjana muda pendidikan khas, sarjana pendidikan khas dan ijazah doktor falsafah di UPSI Doktor. Dan pengalaman kerja 13 tahun mengajar di PPKI Dr. Kamal, 10 tahun pengurusan di PPD, JPN dan KPM dan bermula bertugas di UPSI pada tahun 2019 dan mempunyai kepakaran dalam bidang pendidikan khas, pendidikan inklusif, kurikulum, transisi kerjaya dan pembinaan instrumen. Selamat datang Doktor. Dan panel kedua adalah Puan Nazmin binti Abdullah, merupakan pensyarah pendidikan khas IPG Kampus Darul Aman. Okay, latar belakang beliau, Master dalam Special Education, sedang mengikuti pengajian PhD dalam bidang polisi pendidikan inklusif murid berkeperluan pendidikan khas. Dan pengalaman beliau mengajar di sekolah selama 10 tahun, pentadbir sekolah GPK Koko M 3 tahun, penolong pengarah HEM Hal Ehwal Murid di bahagian pendidikan khas KPM selama 2 tahun dan pernah menjadi ketua program di Pusat Genius Kurnia, iaitu Pusat Center untuk orang anak-anak autism selama 2 tahun dan sekarang berada di IPG Kampus Darul Aman. Dan pengalaman personal beliau, beliau mempunyai 2 orang anak autism yang berumur 10 dan 18 tahun. Okey, beliau juga mempunyai kepakaran dalam pendidikan inklusif, autism, intervensi awal, transisi ke sekolah, transisi kerjaya dan pendidikan ibu bapa. Dan beliau telah menubuhkan satu NGO yang dikenali sebagai Pengurusi Persatuan Sokongan Ibu Bapa dan Remaja Istimewa Perlis ataupun dipanggil PESTEC, CEO Perlis Special Teens Center. Okey, dan juga pengurusi Pertubuhan Pemulihan dalam Komuniti Anak-anak Istimewa Perlis PPDK NIPS. Okey, selamat datang Puan Nazrin ke forum kita pada hari ini. Jadi tanpa kita melengahkan masa, saya pergi kepada panel pertama kita iaitu Dr. Kamal. Okey, Dr. Kamal sebagai seorang pensyarah yang sedang melahirkan lebih ramai guru-guru pendidikan khas ke alam persekolahan untuk mengajar anak-anak berkeperluan pendidikan khas ini, bagaimana guru pendidikan khas ini boleh memainkan peranan dalam menentukan hala 7 MBPK ke arah kebolehpasaran?
Boleh Dr. terangkan. Okey, terima kasih kepada Cikgu Kumar Isen selaku moderator pada petang ini. Pertama kalinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada panel Puan Azmin. Seterusnya kepada semua, terutama ni kepada pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Kedah selaku penganjur dan juga dengan kerjasama Badan Teknologi Pendidikan DPN Negeri Kedah, dan saya ucapkan terima kasih atas undangan yang diberi kesempatan untuk saya berkongsi ilmu dari segi sesi forum ini. Dan dari segi aspek sebenarnya yang dimaklumkan oleh moderator tadi, bagaimana peranan guru pendidikan khas ni dalam boleh memainkan peranan dan menentukan hala tuju MBPK atau murid berkebutuhan khas pendidikan khas ini ke boleh pasaran. Jadi selaku pensyarah di universiti, kita melihat dari segi polisi dan dasar di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia itu yang kita lihat ingin melahirkan guru yang serba dan juga multitasking dalam apa juga keadaan terutamanya kepada murid berkebutuhan pendidikan khas ini. Jadi juga berdasarkan kepada pengalaman saya pernah terlibat di KPM, JPM, PPG dan juga di sekolah. Jadi selaku pensyarah di universiti, kita di Universiti Pendidikan Suhaili ini kita melihat kita perlu menyediakan bakal-bakal guru yang terutama sekali dari segi pengetahuan, kemahiran dan juga bagaimana mereka mengaplikasi apa juga input yang diperolehi di Universiti Pendidikan Suhaili itu dan diaplikasi semasa latihan mengajar dan seterusnya apabila mereka berkhidmat nanti bersama-sama kanak-kanak berkebutuhan khas di sekolah. Dan apa yang penting sebenarnya kepada guru ini, terutama sama ada bakal guru ataupun guru yang sedia ada guru-guru yang sedia ada di sekolah. Saya juga pernah menjadi seorang guru di sekolah rendah, di sekolah menengah mengajar kanak-kanak istimewa ini, kanak-kanak khas ini selama 13 tahun saya merasai apa yang berada, apa juga keadaan senario yang berada di lapangan sebenarnya. Jadi itu sebabnya di universiti, bila saya masuk di universiti 2019, saya melaksanakan kajian-kajian yang cuba membantu dari segi isu moderator yang berlaku di sekolah. Dan hasil dari situ saya melihat dari research yang saya laksanakan, terutama persegerahan saya itu berkaitan dengan program transisi kerjaya, dan dapatan daripada hasil itu pada 2019 itu bila pihak universiti memberikan amanah untuk melihat dari segi pada masa itu juga mula dia laksanakan 2019 itu dah mundur daripada program pendidikan program transisi kerjaya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia masa itu, juga seiring dengan apa yang saya laksanakan Jadi beberapa input yang kita dapat daripada situ, pertama sekali kita kena melihat dari segi kompetensi guru itu. Kompetensi guru itu terutama dari segi pedagogi Jadi bila kita nak melaksanakan apa juga program yang berada di sekolah melalui polisi oleh KPM ataupun oleh kerajaan, kita kena melihat dari segi kesediaan guru itu Kesediaan guru ini maksudnya bila kita nak melaksanakan suatu program itu, sebelum kita laksanakan itu kita kena melakukan perancangan dan perancangan itu mesti seiring dengan KPI yang ditetapkan melalui plan strategik di sekolah masing-masing. Dan guru ni sebenarnya kalau kita lihat bukan saja guru pendidikan khas tetapi semua guru di sekolah kita ada pendidikan guru bahawa kita perlu ada pengetahuan, kemahiran dan juga bagaimana kita nak mengaplikasi dari segi keperluan-keperluan. Terutamanya kalau kita lihat kanak-kanak berkebutuhan ini di berbagai kategori, 6 kategori yang utama, dan ada salah satu contohnya macam masalah pembinaan itu dia ada 6 subkategori lagi. Contoh macam autisme, hyperaktif, sindrom Down dan sebagainya. Jadi guru sebenarnya bakal-bakal guru dan guru yang sedia ada sekarang ini dia perlu refresh. Adakah kita telah pun melaksanakan atau menyediakan peluang-peluang itu apabila kita berada di sekolah? Dan saya melihat daripada tinjauan dan dapatan saya sebenarnya guru-guru yang sedia ada sekarang ini mereka mencapai satu tahap yang baik sebenarnya dari segi kajian itu. Kita melihat kajian saya pada 2020 berkaitan dengan pendekatan guru bila saya melahirkan satu model multitasking. Masa itu saya membentangkan di seminar kebangsaan di UNICEF itu, anjuran Jabatan Pendidikan Selangor sebagai keynote utama. Saya melihat di sini bahawa guru perlunya pertama ialah merancanglah dari segi pengajaran yang berkesan, yang keduanya perlu mengurus masa itu dengan baik. Dan pada masa yang sama, kita juga sebagai seorang guru perlu juga melihat keperluan-keperluan anak-anak murid kita ini semasa di sekolah. Dan kita kena menyediakan peluang-peluang dan kita kena membina hubungan jaringan yang baiklah sama ada di peringkat sekolah, komuniti dan juga terutama sekali dengan memberi pengetahuan kefahaman kepada ibu bapa supaya apa yang diasratkan oleh pihak sekolah dia akan pergi seiring dan
akhir sekali model itu kita kena melihat juga dari segi guru mesti mengambil peluang lah. Dari segi insentif yang diberikan, sebab kita guru pendidikan kita ada insentif itu sendiri, dan kita kena lihat bahawa insentif yang diberikan itu sebagai motivasi dalaman kepada kita. Jadi kita boleh merancang, melaksanakan, dan kita akan lihat implikasi daripada itu, terutama sekali kepada kanak-kanak berkebutuhan khas. Okey, terima kasih Dr. Kamal atas penjelasan tadi. Jadi seterusnya saya nak pergi kepada panel kedua, iaitu Puan Nazmi binti Abdullah. Sebenarnya Puan, saya ada melihat di dalam Facebook tentang Pestec Perlis ini. Saya sangat teruja dengan program-program yang dilaksanakan dalam Pestec Perlis ini. Saya nak bertanya lebih lanjut tentang Puan. Boleh Puan ceritakan tentang penubuhan Pestec Perlis ni, bagaimana idea penubuhan ini tercetus sebenarnya? Okey, jadi terima kasih diucapkan kepada Encik Hukumah dan juga Dr. Kamal selaku panel juga pada hari ini. Jadi saya beri sedikit maklumat lah berkenaan dengan sebuah center yang kita tubuhkan di Perlis ini yang diberi nama Perlis Special Teen Center. Sebenarnya idea awal penubuhan center ini pada tahun 2019 bermula bertolak daripada apabila saya balik ke utara. Jadi saya selama 18 tahun memang tinggal di Kuala Lumpur lah, memang tinggal di Selangor dan bekerja di Bangi, dan kemudian bekerja di Putrajaya. Last kali saya bekerja di Sentul. Kemudian atas dasar keperluan suami nak balik ke kampung, maka saya pun bersetujulah untuk nak ikut balik juga. Tetapi persoalan utama dia ialah anak yang nombor 2 ni, yang special ni kan, dia nak belajar di mana, sebab anak ini memang anak istimewa, didiagnose sebagai mengalami autism dan juga ADHD. Jadi anak saya ni memang tak pernah pergi ke sekolah. Kenapa? Kerana bukan tak nak hantar ke sekolah sebenarnya, sebab dia punya ketidakupayaan itu terlalu sukar untuk kita nak kawal. Jadinya kami membuat keputusan untuk hantar dia ke center. Jadi semasa kami tinggal dekat Bangi, anak saya ni menghadiri satu center lah dekat Bangi, dan memandangkan kita duduk di Lembah Kelang ni kan, tak ada begitu masalah yang besar sangat kalau kita nak hantar ke center, sebab ada banyak perkhidmatan yang disediakan untuk anak-anak istimewa kita ini. Malangnya di sebelah utara ini agak sukarlah untuk nak dapatkan tempat, kerana macam anak saya ni, saya tidak boleh hantar ke PDK biasa kerana kebanyakan PDK perkhidmatannya hanyalah separuh hari saja dan 4 hari seminggu. Tapi anak saya ni dia memerlukan satu program yang full day, satu daripada pagi sampai ke petang. Makanya sebelum kami nak balik tu, jadi nombor 1 priority ni tu, keutamaan utama tu nak fikir anak tu nak belajar dekat mana. Sebab kita tak maulah dia duduk kat rumah tanpa pengisian kan. Jadi selepas itu, sebelum rasa saya dalam setengah tahun lah sebelum saya nak balik, sebab saya bekerja di Jenis Kurnia itu atas kontrak. Jadi kontrak saya tu, bila saya buat keputusan untuk tidak sambung kontrak, jadi saya ada masa perancangan lah lebih kurang dalam 6 bulan macam tu. Maksudnya bila saya decide dia tak nak balik ke kampung, kena terus buat perancangan. Jadi bila saya balik ke Perlis ni, sebab yelah balik jangan-jangan sekali kan kampung kan, balik raya, balik cuti sekejap macam tu. Jadi pada waktu itulah saya mula mencari jaringan lah, networking dengan ibu bapa di Perlis. Jadi saya pun berjumpa lah dengan beberapa orang ibu bapa, dan mereka pun menghadapi masalah yang sama. Kami ni ada isu yang sama, di mana anak ni mungkin tak sesuai dengan pendidikan di sekolah. Mungkin keadaan ketidakupayaan mereka tu membuatkan mereka mungkin suka nak kawal dan sebagainya, dan ibu bapa mencarilah apakah kaedah lain lah yang kita boleh cari, kita boleh adakan supaya anak kita ni walaupun mungkin dia tidak sesuai berada dekat sekolah, tapi ada peluang untuk dia terima pendidikan lah. Jadi pada 2019, 3 bulan sebelum saya balik tu, saya ambil 3 orang Perlis bawa ke Bangi. Okey, jadi bawa ke Bangi. Sebenarnya di Bangi kita ada tubuhkan satu center juga sebenarnya, iaitu Center of Excellence for Autism Teens di Bandar Baru Bangi. Masih lagi beroperasi sampai sekarang. Yang center tu pun sama. Kita tubuhkan tu bukan profit making lah, bukan nak buat keuntungan, tetapi lebih kepada inisiatif ibu bapa lah untuk anak-anak belajar kat mana kan. Jadi sebelum 3 bulan sebelum saya officially balik ke utara, jadi kita
dapatkan 3 orang pelih ni, potential teacher ni, jadi saya bawa ke center di Bangi itu untuk menjalani latihan pekerjaan sebab nak cari orang bidang pendidikan khas, nak cari orang yang ada background dan sebagainya sukar kan doktor? Jadinya kami tak ada pilihan, jadi dengan apa yang ada, yang penting orang tu ada minat, ada keinginan untuk nak belajar ilmu, jadi dan juga rasa sayanglah kepada anak-anak istimewa ini. Jadi mereka pun pergi ke center di Bangi itu, 3 bulan mereka bekerja sambil berlatih dan pada bulan 9 tahun 2019 kami balik ke utara dan kami mulakan dengan hanya menyewa seunit rumah saja, rumah teres. Jadi bermula dari situlah menyewa di satu rumah teres, kepunyaan seorang nenek yang cucu dia belajar di tempat itu juga. Maksudnya dia pun kategori autism. Dia kategori masalah pembelajaran. Pembelajaran Sebab dia ada multiple disability lah, ada ketidakupayaan fizikal juga dan sebagainya. Jadi bila kita bermula sebab biasalah bila kita bermula atas tapak NGO ini, kita bukan ada semua kewangan. Bila nak sewa premis tu nak kena ada bayar deposit lah, nak bayar itu ini kan. Jadi kita tak ada peruntukan kewangan itu, makanya kita bermula dengan nenek tu kata okey tak apa, tak payah bayar deposit, hanya bayar bulanan saja. Dan bayaran bulanan tu pun sangatlah minimal. Dengan satu biji rumah setingkat, kita hanya bayar sewa dalam 650 saja. Jadi fast forward pada tahun lepas, iaitu hujung 2021, daripada Persatuan Sokongan Ibu Bapa Anak Remaja Istimewa Perlis ini, kita convert kepada PDK. Kami sekarang dah jadi PDK itu pemulihan dalam komuniti, pertubuhan pemulihan dalam komuniti. Yang ni kita memang directly bawah JKM. Sebenarnya yang center sebelum ni pun kita memang berdaftar di bawah JKM sebenarnya sebagai pusat jagaan. Tetapi bila kita kaji tentang PDK dan sebagainya, sebab di awalnya kenapa kami tak tubuhkan pusat kami sebagai PDK, sebab kita ingat bahawa PDK ni dia macam agak rigid sikit penumbuhan dia dah ada dia punya rule, maksudnya structure dia tu dah fix. Tetapi rupanya bila kami banyak berkolaborasi dengan JKM, Perlis dan sebagainya, rupanya PDK ni adalah satu pertubuhan NGO yang mana pengoperasian dia dan juga tata cara pelaksanaannya tu ialah atas keputusan ahli persatuan sendiri. Maksudnya tidaklah maksudnya tidaklah diuruskan oleh JKM tetapi diuruskan oleh NGO, ahli-ahli dalam pertubuhan tersebut, dan kita report dari Okey Puan Nazmin, baguslah banyak ya. Sebab dia kalau kita tengok penubuhan aspek itu sendiri pun bila saya dengar ni memang sangat mencabar ya. Bukan yang mudah untuk kita nak ni. Jadi saya nak berbalik pada Dr. Kamar. Sebab guru-guru pendidikan khas di program PPKI, di Sekolah Menengah Pendidikan Vocational dan juga di SKPK kan dan sebagainya, apakah kaedah ataupun strategi yang bagi pandangan doktor yang boleh cikgu-cikgu ni boleh gunakan untuk membantu MBPK ni ke arah kebolehpasaran? Kalau kita secara umumnya kita semua dah tahu memang kita dah ada garis panduan PTK, program transisi kerjaya, dan guru-guru di sekolah menggunakan panduan itu untuk melaksanakan program transisi. Tapi apabila kita bercakap tentang kebolehpasaran ini, ending of product kita ni apabila anak ni dah tamat persekolahan dia nak melangkah keluar ke alam pekerjaan ataupun dia nak membuka sebuah perniagaan dia sendiri ataupun dia nak menyambung pelajar contohnya. Jadi apakah kaedah atau strategi yang boleh guru-guru ni gunakan untuk membantu ke arah tersebut? Okey, terima kasih Moderator, Cikgu Kamaluddin. Okey, berkenaan dengan strategi dan kaedah sebenarnya kita kena lihat di sekolah itu sendiri. Saya bercakap ni on base kebanyakan kepada research ataupun pendidikan saya lah sebabnya output daripada kajian saya 2020 itu saya lahirkan satu garis panduan dalam modul lah, yang mana modul itu sebenarnya satu program pemindahan ilmu yang boleh ditransform lah. Jadi sebenarnya satunya hasil itu pertama sekali kita kena memasyarakatkan sekolah itu. Maksudnya di sini ialah pelibatan komuniti itu penting. Kita kena membina jaringan kolaboratif di sekolah itu dengan contohnya kalau kita nak target bahawa anak murid kita ni boleh bekerja, boleh bekerja dengan memulihkan tahun sendiri kan. Kita kena ada jaringan dengan industri. Contohnya begini.
Dapatan kajian saya itu, saya menghasilkan satu panduan yang mana setiap sekolah ini perlu menghasilkan satu sekolah, konsepnya satu sekolah satu industri. Satu sekolah satu industri begini. Ialah bila kita di sekolah, pusat sekolah kena kenal pasti program pendidikan itu dalam lingkungan 20 atau 25 km dalam radar sekolah itu ada tak industri yang sedang beroperasi? Saya rasa banyak kan? Okey. Pada masa yang sama, sekolah juga kena pasti apabila anak-anak murid mereka ni akan keluar nanti, kita akan lihat kemahiran mana yang kita train. Maksudnya di sekolah itu contoh kata kita Robi kan, di mana yang sekarang kita laksanakan di SMPKB, tapi kebanyakan sekarang ni yang timbul masalahnya yang di PPKI itu sendiri kan. Jadi guru-guru ni sebenarnya bukan mereka tidak berusaha, sebenarnya mereka ni berusaha, cuma dia tak ada link ataupun hubungan jaringan dengan yang luar itu. Jadi yang itu kita kena bina. Kita kena ada, itu saya kata dari awal ni konsep memasyarakatkan sekolah itu. Dan di sekolah sebenarnya kita ada persatuan PIBD, Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Saya pernah terlibat dalam 1000 Bapa dan Guru selama tahun sebagai WIP sebenarnya. Maksud saya di Shah Alam dululah. Jadi bagaimana kita nak membina jaringan itu ialah kita juga kena mendapat iman nasihat bersama-sama dengan fungsi PIBD ini untuk kita membina satu rangkaian. Kerana di luar ini sebenarnya banyak latar belakang parent yang berbeza-beza lah. Jadi di situ juga sebenarnya salah satu caranya ketika ini saya faham bahawa salah seorang ataupun dalam Dewan Kuasa Badan Kebajikan ibu bapa anak-anak istimewa ni atau berkembang di sekolah, mereka ada terlibat dalam PIBD ya. Sebenarnya kita dah ada saluran tu. Dan sebenarnya itulah salah satu cara yang kita boleh gunakan. Itu salah satu. Dan yang keduanya kita kena melihat dari segi sebenarnya pihak kementerian pun telah menyediakan modul PTK itu sendiri, dan dalam modul PTK itu bila saya kaji memang dah ada pun sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita di sekolah ni kita kena melihat konsep sekolah kita tu dalam tu saya kata dalam lingkungan komuniti yang mana kekuatan yang kita boleh lihat, dan kita juga kena kenal pasti ya sebenarnya tahap keupayaan anak murid kita ni, di mana tahap dia apabila nak sekolah. Sebabnya pengalaman saya semasa di JPN Selangor dulu, Dr. JPN Selangor dulu, murid yang akan keluar ni, contoh dia akan keluar tahun depan kan. Okey, kita kena channelkan ni ke mana? Contohnya dia dah di-train dari segi latihan perkebunan contohnya kan. Pada masa yang sama, setahun sebelum dia keluar itu kita dah bina rangkaian awal kan. Kita dah ada latih dengan Jabatan Pertanian, dengan mungkin ada pengurus ladang dan sebagainya, supaya mereka ni bila dia keluar, masa itulah kita akan attachkan mereka ke sana. Mungkin kita boleh buat program attachment program kepada murid ni. Tapi pada masa yang sama, maksudnya peranan guru tu juga penting, kerana mereka juga perlu membina hubungan yang baiklah dengan komuniti. Bukanlah saya kata semua ibu bapa yang ada sekarang atau biolog tidak membina hubungan. Cumanya kita kena perkasakan dari segi hubungan itu supaya dia menjadi satu jaringan yang berterusan, memberi peluang kepada anak-anak istimewa ini. Bila mereka nak keluar, mereka dah ada di mana mereka nak ditempatkan lah. Dan sebenarnya apa yang penting dalam kita melihat dari segi keperluan anak-anak murid kita di sekolah ni sebenarnya pihak contohnya pihak khidmat sokongan di luar. Kita ada melalui Jabatan Kepentingan Masyarakat atau belia kan, dan juga mungkin seperti mana tadi NGO dan sebagainya, sebenarnya mereka nak membantu tapi mereka tak tahu cara. Itu sebabnya sekarang seingat saya lah, di setiap daerah kita di sekolah pun kita dah ada jawatan kuasa pendidikan khas pendidikan sekolah. Kita kena perkasakan jawatan kuasa itu supaya kita boleh movekan atau kita channelkan anak-anak ni ke mana mereka nak pergi atau mereka meninggalkan zaman persekolahan. Tapi persediaan itu sebenarnya cikgu kita kena lihat, kita kena buat dari awal. Kita kena ada time frame kita, dan cikgu sebenarnya di PPK ini saya faham cikgu memang hebat lah sebenarnya. PPK ini hebat bukan diri kita aja, semua ni hebat. Sebenarnya cikgu saya tahulah. Jadi kita sebenarnya ada kekuatan itu. Cuma kadang-kadang kita sebagai pentadbir sekolah dia kena melihat kekuatan setiap cikgu ni di mana kekuatan yang ada, dan kita kena gabungkan dan kita akan menjadi satu program yang kuat ya sebenarnya untuk kita melihat, kita menyediakan peluang-peluang masa depan, terutamanya dari segi pekerjaan, dari segi kebolehpasaran tu. Macam angka kita tahu lah 75% dan sebagainya kan. Tetapi kita nak capai 75% tu, itu penting. Cikgu Mas, supaya kita dapat merealisasikan apa yang kita nak capai dan kita merancang dengan baiklah. Dan akhirnya output tu kita akan dapat melahirkan
MBK ni di luar nanti sebagai salah satu ilmu yang boleh menyumbang kepada diri kalau masyarakat sebenarnya lah, betul. Ya, sebenarnya apa yang Dr. Kamal ceritakan tu memang betul. Ya, sebenarnya di luar sana guru-guru perlulah sebenarnya banyak guru-guru kita membuat jalinan dan jaringan dengan pihak industri, NGO, dengan jabatan-jabatan agensi kerajaan. Memang seperti mana Dr. Kamal kata, memang cikgu-cikgu pendidikan khas kita memang excellent, memang kehadapan. Okay, atas inisiatif mereka sendiri untuk mereka bentuk program-program supaya anak-anak pendidikan khas ni yang akan keluar nanti setelah tamat umur 19 tahun ni, dia boleh dipasarkan di luar sana dan boleh bekerja seperti orang lain di luar sana. Itu antara yang dilakukan oleh guru-guru pendidikan khas lah. Jadi saya nak berbalik kepada Puan Azmi balik. Sebenarnya ibu bapa ni memainkan peranan yang sangat penting ke arah kebolehpasaran murid ni, murid MBPK kita ni lah, pendidikan khas ni kita ni. Tetapi sebagai seorang ibu bapa lah, apakah Puan rasa apa peranan ibu bapa dalam menentukan hala tuju MBPK ni ke arah kebolehpasaran? Sebab di sekolah kita dah ada program, guru melaksanakan program-program yang telah digazetkan di situ, PTK dan sebagainya. Dan jadi sebagai ibu bapa yang mempunyai anak berkeperluan khas ni, apa peranan yang perlu dimainkan oleh mereka? Boleh Puan Azmi menceritakan? Okey, baik, saya komen sedikitlah berkenaan dengan soalan Cikgu Kumar. Sebenarnya dekat sini kita kena lihat kepada kekuatanlah masing-masing, iaitu di pihak sekolah dah ada dirancang program dan dah ada latihan yang berstruktur lah supaya anak murid ini dapat menguasai kemahiran-kemahiran yang diperlukan. Okey, jadi selepas tamat persekolahan, cikgu dah tak boleh nak ikut lagi dah perkembangan anak itu kan. Makanya ibu bapa lah kena sambut dan sambung. Dia bukan sambut saja, sambut dan sambung. Maksudnya ini cadangan saya lah, mungkin dekat situ ada berlaku sedikit kita kata jurang antara nak sambut itu. Kita katakan, jadi apabila maklumat mungkin ibu bapa, sebenarnya bila kita nak latih anak berkeperluan khas ni, selalu kita jarang nak lihat kepada kemahiran ibu bapa itu sendiri. Kerana bila kita ada seseorang anak itu, sepertilah yang telah selalu dikongsikan bahawa bila nak besarkan anak tu, kita bukannya ada satu manual. Jadi ke atas inisiatif ibu bapa itu sendirilah untuk nak belajar kan. Tambahnya dalam bidang pendidikan khas ni, ianya satu bidang yang bukan ibu bapa pergi khusus pergi ambil ijazah 4 tahun dan sebagainya kan. Jadi ianya satu ilmu yang sebenarnya perlu ibu bapa ni perlu carilah sumbernya. Antara sumber yang paling dekat yang ibu bapa boleh dapat ialah melalui persatuan ibu bapa dan guru di sekolah, dan apabila di luar daripada sekolah, mereka perlu cari pertumbuhan yang ada sokongan. Macam contohnya kenapa di Perlis ini instead of kita hanya tumbuhkan center saja, tetapi kita tumbuhkan juga NGO iaitu ada persatuan. Kerana kita nampak struktur persatuan inilah yang dapat menyediakan maksudnya maklumat, berlaku perbincangan, berlaku sumbang saran. Jadi bila kita seorang-seorang, kita memang tak akan mampu nak buat. Dan kita mungkin ada satu idea, tetapi kita perlu ada kumpulan untuk kita nak perbincangkan idea tersebut. Maka kita perlulah cari kumpulan sokongan yang boleh kita bersama-sama berkongsi maklumat ataupun berkongsi idea. Kerana macam contohlah, kalau saya seorang pun saya tak akan mampu buat, Cikgu Kumar dan juga Dr. Kamal. Sebab itulah, kerana itulah kita perlu adanya persatuan ini. Jadi untuk nak sambung kemahiran anak yang dia dah perolehi di sekolah itu, maka ibu bapa perlulah ada persediaan lah untuk dia nak sambut dan juga macam mana nak sambung. Macam contohnya kita sembang tadi kan, untuk nak daftarkan perniagaan, SSM tak perlu nak bayar. Jadi boleh daftarkan perniagaan atas nama anak. Kemudian ada banyak grant-grant di luar sana di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, di bawah Jabatan Pertanian yang OKU layak mohon. Tetapi kalau maklumat-maklumat ni di mana mereka boleh dapat sebenarnya?
Itu yang pentingnya, kena ada kumpulan sokongan dan perkongsian maklumat itu. Kalau kita saja yang tahu, macam contohlah, saya dapat maklumat itu kerana waktu tu saya duduk di Lembah Kelang, ada banyak maklumat. Tapi bila kita balik kat sini, kita berkongsi balik dengan ibu bapa yang lain. Okey, Puan Aziz, saya nak tanya Puan Aziz, kadang sekarang ni ibu bapa ni dia bila dia dah hantar anak-anak dia ke program pendidikan khas PPKI ni, dia dah macam okey, ini adalah tanggungjawab ibu cikgu. Saya dah hantar, saya nak pastikan anak saya berjaya. Pada umur 19 tahun bila dia dah keluar tu, dia mesti kena berjaya. Tapi ada juga ibu bapa yang bertanyakan soalan ni, memang sangat-sangat famous lah. Waktu saya di sekolah dulu pun ibu bapa tanya ni saya, cikgu, anak saya dah habis sekolah dah umur 19 tahun. Lepas ni anak saya nak buat apa? So jadi bagi saya kadang-kadang saya teringat kenapa tugas tu telah diletakkan kepada kami guru yang sebulat-bulatnya. So kenapa ibu bapa tak merancang apa yang dia perlu dibuat kan dan sebagainya. Jadi ramai ibu bapa senang je dia melontarkan persoalan tersebut. Tapi saya nak tanya pandangan Puan Aziz, sebagai seorang ibu bapa, daripada kita banyak melontarkan persoalan kepada guru-guru, pada PPD, JPN, apa anak saya akan buat lepas ni dan sebagainya. Apa nasihat daripada Puan Aziz sebenarnya dalam isu ni? Okey, saya faham perasaan Cikgu Kumar lah, sebab saya pun dulu cikgu juga katakan, dan saya pernah bekerja di bawah pengurusan unit haiwan murid di bahagian pendidikan khas. Jadi soalan yang sama juga yang saya pernah terima dulu. Ya, betul. Jadi sebenarnya ibu bapa ni mereka kena merasai proses itu. Contohnya proses untuk memilih bidang kerja apa yang sesuai dengan rediah dan sebagainya. Kalau kita tak libatkan mereka di peringkat awal, jadi maklumat itu mereka hanya terima bila dah buat keputusan saja. Makanya dia tidak merasakan bahawa keputusan itu dibuat dengan mengambil kira pandangan daripada ibu bapa. Itu adalah apa yang saya hadapilah apabila saya mengendalikan sebuah NGO. Macam contohnya apa yang kita buat di NGO ialah apa jua keputusan, apa jua kerjasama, semuanya kita maklumkan kepada ibu bapa. Sebagai contoh, kita ada jabatan pengarah Jabatan Pertanian nak datang ke tempat kita. So kita wajibkan mak ayah mesti kena datang. Dan kami keluarkan surat jemputan untuk membolehkan ibu bapa mendapat pengecualian daripada kerja supaya perkara ini menjadi satu jemputan yang ataupun jemputan yang official lah, secara maksudnya keperluan ibu bapa itu untuk berada, walaupun mungkin penglibatan beliau pada hari tersebut sekadar hadir sahaja, tetapi bila dia hadir dia dapat melihatlah secara, bukannya dengar sahaja tetapi terlibat hadir secara fizikal di situ. Maka mereka pun dapat mengetahui lah apa yang berlaku di sekolah. Itu ialah pandangan saya lah, kerana kebanyakan masa saya faham di cikgu dekat sekolah kena fokus banyak kepada nak urus sekolah, itu belum lagi yang program-program sekolah yang lain lah kan, sukan lah, pertandingan lah, fighting lah, itu lain itu biasa. Tetapi saya rasa cara untuk kita dapat tambah baik, sebab ini pengalaman saya sendirilah bila saya mengendalikan NGO, ini yang saya nampak bahawa menjadi penguat. Dan juga kita ada macam contoh, kita ada PIDG kan, kita ada orang ni di bawah AJK apa, orang ni di bawah AJK apa, dan kita kena berfikiran terbuka bahawa tidak semua ibu bapa itu sejenis yang suka hadir secara fizikal. Mungkin ada juga yang mungkin tak suka tampil secara fizikal, tetapi dia bagi sokongan tu daripada aspek yang lain. Macam contohnya mungkin dia ada bidang kepakaran daripada segi elektrik kita contoh, jadi dia datang buat kerja-kerja menyumbang daripada segi tenaga. Mungkin ada yang pandai ada hubungan luar dan sebagainya, jadi kita minta untuk memberi sumbangan. Tetapi saya cakap terang-teranglah, di peringkat awal memang kita yang kena bagi tugasan itu kepada ibu bapa, kerana ibu bapa ni walaupun kita kata kebanyakan masa anak-anak ini berada di rumah dengan mak ayah, tapi sebenarnya ibu bapa kebanyakan masa mereka tak tahu sebenarnya apa role mereka. Mereka anggap bahawa bila sampai kat rumah, itulah tanggungjawab ibu bapa untuk jaga anak, bagi makan, sediakan keperluan asas, bagi keselamatan kepada anak, bagi tempat tinggal. Tetapi untuk kerana ibu bapa merasakan bahawa kepakaran didik itu ialah kepakaran guru. Maka sebab itulah mereka menyerahkan seluruh kepercayaan mereka lah kepada guru. Tetapi macam itulah saya rasa ada cara untuk kita nak tambah baik ialah dengan libatkan lebih lagi ibu bapa kepada
perancangan-perancangan awal supaya mereka tahu, dan kita ambil kira juga pandangan mereka supaya dapat teruskan. Macam contohlah tadi Dr. Kamal ada berkongsi tentang ambil kira radius 20 km dan sebagainya. Tetapi kita kena lihat juga bahawa ada di kawasan-kawasan tertentu yang mungkin dalam tempoh radius 20 km juga ada IKS yang aktif juga. Maksudnya mungkin selepas ini slogan satu sekolah satu industri itu kita boleh pelbagaikan lagi. Satu sekolah 5 industri ke atau sekolah yang ada industri ke. Maksudnya kita bukan tumpu kepada satu industri saja. Jadi bila ibu dan pandangan sebagai seorang ibu lah kan Cikgu Kumar dan juga Dr. Kamal, saya rasa ibu apa ni kalau kata dia macam kalau dia nak cakap dia rasa segan, dia rasa malu, dia rasa tak yakin kan, nanti mungkin pandangan dia cikgu nak dengar ke cakap saya ataupun pihak sekolah nak dengar ke cakap saya. Jadi kita sediakan lebih banyak peluang untuk ibu bapa pun turut sama berkongsi idea mereka. Saya rasa mungkin untuk long term mungkin di sekolah kan guru-guru boleh letak satu kotak cadangan di sebagainya kan. Mungkin ibu bapa yang tak nak bercakap, mungkin dia malu macam Puan Nazri kata tu, boleh tulis cadangan-cadangan tu, boleh masukkan ke dalam kotak tersebut kan. Jadi saya masih berminat lagi dengan nak tanya macam mana Puan menentukan hala tuju anak Puan. Yang ni sebab ibu bapa ni dia tak tahu. Sebab kadang-kadang ibu bapa ni kita yang tidak ada, yang ibu bapa yang tak ada anak khas dia tidak tahu. Bukan semua orang yang minta dia perlu ada anak khas kan. Tapi mungkin di luar sana ramai ibu bapa terfikir macam mana saya nak menentukan hala tuju anak saya ni supaya dia boleh berjaya dan dia boleh menjadi seorang insan yang cemerlang di luar sana, boleh bersaing dengan orang biasa, boleh berikan lah. Maksudnya dia punya kehidupan dia sendiri. Boleh sharekan macam mana Puan hala tuju anak Puan tu? Okey. Soalan Cikgu Kumar ni telah membawa saya mengimbau balik semasa anak saya berumur 13 tahun. Macam saya kata tadi, ada anak berkeperluan khas ni kita tidak ada manual. Kan? Nak buat keputusan macam ni macam mana nak rujuk apa dan sebagainya. Jadi, kalau ikutkan pengalaman saya, mungkin orang lain ada cara yang lain kan, tetapi kalau cara saya sendiri ialah try and error. Try and error. Kena cuba. Dia tak semestinya bila kita cuba the first time, kita cuba kali kedua, cuba kali ketiga tu mesti akan berjaya. Tidak. Saya di umur anak saya 13 tahun, saya dah ajar dia kemahiran untuk packaging, untuk bungkus. Waktu tu saya beli bawang goreng, saya sediakan pembungkus dia, saya sediakan stiker. Jadi saya ajar dia paling simple ialah untuk transfer daripada dia nak cedok daripada bekas bawang tu ke dalam bekas plastik itu dan timbang sebab dia dah tahu nilai nombor. Jadi simple begitu saja, dan kerja-kerja yang pengulangan daripada kita nak kena pantau kerana sehinggalah dia boleh buat sendiri. Tetapi sebenarnya perniagaan di mula tu kita bukan nak bina perniagaan, tapi lebih kepada satu nak ada pengisian lah, adalah benda yang dia look forward kan, dia buat dan sebagainya. Dan kedua, kita nak supaya anak dia ada rasa kejayaan kepada dia. Bila dia dapat buat sesuatu tu kan dia pun seronok. Kita pun puji dia, oh good job Fahri, bagus dan sebagainya. Dan juga di situ juga dia dah start belajar bahawa trading kan, bila dia jual dia dapat duit dan sebagainya. Jadi itu hanyalah pendedahan, tetapi maksudnya kita nak menentukan apa bidang pekerjaan yang sesuai dengan anak kita tu, maksudnya kena cuba beberapa kali. Dan sehingga sekarang lah anak saya sekarang di umur 18 tahun, saya dah tahu dah bahawa anak autism lah terutamanya kan, mereka ni sangat kita kata tersusun kalau dia ada rutin. Jadi dan mereka sangat senang belajar kalau dia ada langkah yang tetap. Contohnya lah nak bungkus tu dia ada 10 langkah. Jadi bila dia dah menguasai seluruh langkah tersebut, maka dia mudah dia menguasai satu bidang pekerjaan tersebut. Jadi saya rasa kalau cadangan saya lah untuk bagaimana ibu bapa nak membentuk kemahiran anak bekerja tu ialah ajar kemahiran asas dulu, iaitu kemahiran untuk langkah-langkah. Macam contoh dia pergi sekolah mungkin dia belajar membaca, jadi suruh dia baca label-label yang kita kata ringkas-ringkas dahulu. Kan kita kata yang itu kan ialah akademik berfungsi kan. Bukan kita nak suruh ajar dia membaca supaya dia boleh baca surat khabar ke ataupun suruh baca buku yang tebal-tebal, tidak.
Kita nak apa kemahiran yang dia dapat itu dia boleh gunakan dalam kehidupan seharian dia dan boleh gunakan apabila dia nak bekerja nanti. Dan kalau kita belajar tentang bidang pekerjaan lah dalam mungkin Dr. Kamal dan Cikgu Kumar tahu tentang executive functioning. Kalau executive functioning itu dia kena belajar untuk atur masa dia. Dia kena belajar kalau kata dia tak dapat selesaikan 5 step ni, dia nak buat apa? Nak urus emosi dia dan sebagainya. Jadi sebelum nak tentukan apa bidang kerja dia tu, kita polish dulu, kita bentuk dulu dia punya kemahiran asas, macam boleh ikut arahan kan. Macam contoh saya kata, okey, pastikan scoop 5 scoop, kata contoh 5 scoop, lepas tu bila plastik tu tekan betul-betul. Itu sebenarnya kemahiran asas yang dia perlukan, dan bila dilatih lama-lama nanti dia boleh buat satu pekerjaan yang kita kata kita dah tentukan lah kat dia. Contohlah dia nak jadi peniaga kerepek ke, ataupun contoh nak hasilkan satu produk ke, kedai runcit dan sebagainya. Jadi kemahiran asas inilah sebenarnya yang kita bentuk untuk ke arah dia nak kerja nanti. Ya betul Puan Nani. Sebab sebenarnya ibu bapa di rumah ni perlu peka dari segi pengurusan diri anak-anak ni. Kita kena latih dia untuk berdikari, boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang rutin harian dia dan sebagainya. Itu salah satulah hala tuju yang kita letakkan. Mungkin ada yang ibu bapa yang bekerja sebagai seorang petani, nelayan, dia boleh melatihkan anak-anak dia dengan kemahiran yang sedia ada pada diri mereka supaya dia pun boleh survive di luar sana sebenarnya. Okey, saya nak pergi kepada Dr. Kamal pula ya. Jadi di sekolah ini guru-guru pendidikan khas ni kalau kita tengok memang berhempas pulas mengadakan program-program yang boleh meningkatkan kebolehpasaran murid-murid ini supaya bila keluar je daripada alam persekolahan mereka mempunyai satu pekerjaan ataupun mereka mampu hidup sendiri, berdikari. Yang objektif utama sebenarnya. Tapi pelbagai cabaran, halangan terpaksa dihadapi oleh guru-guru pendidikan khas di sana dalam merancang program-program ke arah kebolehpasaran MBPK ni. Jadi boleh tak Doktor kupaskan apa cabaran halangan tu dan sedikit motivasi lah kepada guru-guru di luar sana tu supaya dia pun boleh bagi recharge bateri lah untuk dia kan. Sebab apabila kita melakukan sesuatu ditimpa masalah ini, ditimpa masalah itu, tak ada kerjasama, tak ada komitmen dan sebagainya. Jadi proses tu berhenti di situ saja. Boleh Dr. Terima kasih Cikgu Promotion. Sebenarnya dia berbalik ke begini, dia back to basic lah sebenarnya. Dari segi pengetahuan, kefahaman sebenarnya itu yang paling penting sekali lah. Dan sebenarnya semasa saya bertugas di KPM, di bahagian pendidikan khas di bahagian perancangan, kita telah pun membina pelan hala tuju murid keperluan pendidikan khas ini untuk masa depan lah, terutama sekali dari segi kebolehpasaran itu. Dan kita tahu bahawa di peringkat dasar itu bahawa mereka perlu murid-murid ini di akhirnya mereka perlu boleh berkerjaya, boleh ada kerjaya sendiri ikut kemampuan masing-masing kan. Jadi berbalik kepada soalan tadi bagi kita dengan cabaran guru. Jadi sebenarnya cabaran guru yang amat besar sebenarnya di sekolah, terutama kepada guru pendidikan khas lah. Seperti mana yang bila ingat saya masa saya di sekolah, pengalaman saya juga terlibat dengan salah satu sekolah rintis masa tu MPW khas, mata pelajaran khas masa tu untuk melaksanakan. Kita mengalami banyak kekangan dan sebagainya. Tetapi sebenarnya di peringkat awal, seperti mana tadi Puan ada maklum, kita perlu ada perancangan dan kita kena ada step by step lah kita punya apa yang kita nak capai itu, terutama kepada MBK ni kita kena ada manual dia. Ibu bapa sebenarnya bukan mereka tak faham, mereka faham. Cuma kadang-kadang mereka ni perlu diterangkan dan mereka perlu dibimbing dengan jelas. Itu sebabnya kadang-kadang kita di sekolah, kalau di sekolah kita kena rapat, guru-guru ni kena rapat dulu dengan parents supaya mereka faham. Jadi cabaran guru semua mungkin kita lihat, saya boleh lontarkan sini pertama sekali dari segi idea lah. Kadang-kadang guru ni bukan dia tak ada idea, dia ada idea yang bagus, cuma dia tak dapat lontarkan. Jadi bagaimana caranya rakan-rakan guru di luar sana, seperti mana apa yang saya buat di sekolah ialah pertama sekali kita kena memberi kefahaman, pengetahuan, penjelasan, penerangan kepada semua, terutama peranan guru perangkat pendidikan khas atau penyelaras lah. Pertama sekali ialah kita kena tackle sekolah dahulu. Kefahaman warga sekolah tu dia mesti tahu apa sebenarnya program pendidikan dia nak buat. Dan apa sebenarnya yang ada dalam program pendidikan itu, siapa orang, siapa kategori yang macam mana. Jadi bila kita dah jadi sebahagian daripada sekolah, dia tak timbul masalah.
Maksudnya pihak pentadbir tahu, pihak PIBG pun faham, pihak komuniti luar pun tahu kan. Jadi di situ kita nak buat apa saja tak ada masalah. Dan yang kedua ni kita mesti ada jaringan, kita mesti ada kolaborasi. Kita faham di sekolah kadang-kadang PCG murid ini dia ikut per head kan. Kita faham dulu. Tapi bila kita nyatakan bahawa ada keperluan, dia dari segi kewangan tu dia akan datang. Kadang-kadang parent boleh sumbang kan. Maka saya ingat di sekolah di Kepung, kita buat satu benda yang dia kita dapat tunjuk kan, dan dia sumbang kewangan tu dia akan datang sendiri. Jadi kekangan kewangan tu dia tak timbul sebenarnya. Cuma kita kena buktikan dahulu. Itu yang saya nampak lah. Dari segi pertama tadi kita lihat dari segi idea, kemudian dari segi keuangan lah. Jadi keuangan ni biasanya kita kena berhubung dengan PIBG, berhubung dengan pentadbir pihak sekolah. Ada part-part tertentu yang mereka akan bantu dan ada part tertentu yang kita sebagai seorang guru kita melaksanakan program itu mungkin kita perlukan sokongan daripada badan-badan atau perubahan guru dan sebagainya lah. Dan yang paling penting di sini, apa yang bila kita lihat cabaran guru-guru di sekolah ini, kita tahu yang seterusnya mungkin dari segi komunikasi lah. Ya. Kita tahu kita guru di sekolah ni banyak kategori. Ya, mungkin guru novice, satu guru yang dah ada situ, yang tegar yang dah low, slow sikit kan, kita ada. Kita faham sebab saya ingat dulu masa saya sebagai penyiaran masa tu, saya bersama-sama dengan 20 orang guru, 21 orang guru, murid ada 120, PPM ada 8 orang. Ya, kita penyiaran yang paling muda tu pada Semin ya. Ini pengalaman saya yang benar lah masa saya di SMK Sungai Besar sama Kementerian Selangor itu bagaimana kita nak menangani. Kadang-kadang guru ni dia ada di karakter dia sendiri ya, dia ada dia punya cara, tapi bagaimana kita nak menangani mereka ini di sekolah. Cabaran yang guru hadapi. Kadang-kadang mereka bukan tak nak menyumbang idea. Sebenarnya dia nak menyumbang tapi dia tak tahu kat platform mana lah saya nak menyumbang. Kan? Jadi di sinilah kebijaksanaan pelonggaran pernikahan dan penyiaran ini untuk melihat kelebihan setiap guru itu. Kelebihan setiap guru itu mungkin dia ada di bidang seni, mungkin dia ada di bidang kemahiran hidup, yang ini mungkin ada di bidang akademik, fungsi dan sebagainya lah. Dan kebijaksanaan ini, yang ini yang kita kena linkkan mereka ini dengan guru atau warga sekolah yang ada di dalam warga sekolah itu. Dan pada masa yang sama, apa yang saya buat dulu ialah kita guru-guru kita mentorkan ya, dengan guru pengalaman dan guru yang baru itu supaya mereka, dan pada masa yang sama juga kita libatkan parent dalam grup tu supaya mereka terlibat sana. Sebenarnya parent ni dia nak libat yang mana boleh libat lah maksudnya, tapi waktu-waktu macam program tertentu tu parent kita kena surat mereka boleh datang. Mereka bukan boleh tak datang kan. Jadi maksud ni demi masa depan anak mereka lah. Dan kita lihat di sini bahawa dari segi sokongan ibu bapa guru komuniti tu amat penting lah. Dan satu lagi perkara yang kita guru-guru kena ingat di sekolah juga, kadang-kadang ini konsep yang selalu saya pakai lah bila saya memantau melihat ya. Kadang-kadang ada guru-guru juga yang melontarkan kepada saya masa tu, saya ajar budak ni 2 tahun ABC pun tak dengar. Jadi saya cakap, cikgu sebenarnya tahu tak apa sebenarnya keperluan anak murid kita sebenarnya. Jadi cikgu kena tahu, daripada situ baru cikgu mula untuk jadi mula. Itu sebabnya kita perkenalkan rancangan bina individu kan. Rancangan bina individu amat penting supaya kita boleh tolak RPI itu untuk bermula ni. Daripada situ yang kita akan rangka, dan bila budak tu dah di peringkat sekolah rendah, prasekolah, rendah dan menengah. Bila menengah ni kita dah kena fikir channelkan dia ke mana dari segi 5 tahun lagi kita dah tahu dah dia nak ke mana. Itu sebabnya sekarang ni bila hasrat kementerian menggunakan SKM Ekonomi Kebangsaan Malaysia di PPKI itu sendiri, dengan adanya sokongan kurikulum standard sekolah menengah pendidikan khas, ini memang daripada permulaan 2017 tu memang saya terlibat secara langsung masa saya di DPN yang melaksanakan kursus dan sebagainya masa tu, macam-macam lah. Cikgu dia kata macam mana budak kita. Jadi sebenarnya semudah je saya cakap dengan cikgu, murid kita di sekolah ni dia ada 3 kategori, 3 tahap keupayaan dia. Satu yang low function, satu sederhana, dan yang tinggi high function. Yang tinggi ni kita tak ada masalah sebab dia boleh inklusif, dia boleh belajar. Yang sederhana ni yang kita kena betul-betul kita fokus, dan yang low function itu. Jadi bila sekarang ni bila kita dah ada panduan dari segi kurikulum itu, dan kita cikgu sebenarnya kita terikat kan, kita ada panduan kita dengan akta. Akta kan, akta 2017 pendidikan kita boleh mengubah suai dari segi pengajaran dan sebagainya. Cikgu ambil peluang itu supaya kita lihat tahap keupayaan mereka di mana kita boleh mula. Cumanya ada cuma lagi. Di sekolah ni kadang-kadang cikgu ni dia bagus, tapi kadang-kadang dia tak dapat sokongan yang kuat. Kadang-kadang cikgu ni minta maaf saya cakap lah, bila saya di sekolah dulu, kita kena bagi cikgu tu, contohnya kita bagi cikgu ini di satu projek untuk kita melihat, dia kata dia nak sini, okey, dia gunakanlah kelebihan yang ada pada itu kepada murid itu berdasarkan projek.
Sebab projek itulah juga kita nilai dari segi PDP, pengajaran ni, dan juga impak tu akan ada kepada murid, dan kita libatkan ibu bapa juga. Supaya nanti bila mereka dah keluar, budak tu dah akan keluar, ibu bapa akan sambut tadi, sambut dan teruskan. Cumanya saya setuju tadi dengan Puan Azmin bila saya melihat dari sudut lain, manual selepas budak dah habis sekolah, manual ibu bapa apa yang dia nak buat. Itu yang kita kena nampak macam kita boleh buat kajian lah tu kan. Ini boleh dapat kerana bagus. Saya boleh nampak idea tu. Sebabnya sekarang ni bila kita lihat di sekolah, betul, saya dulu ditanya juga, anak saya ni nak habis cikgu Kamal, lepas ni anak saya nak ke mana ni? Seolah tak pernah dilibat, tak pernah tahu langsung nak ke mana katanya kan. Kita nak ke mana kan. Saya cakap, Puan, bila sebelum anak Puan bila nak habis 9 tahun, dia ada beberapa channel yang kita boleh channelkan lah. Pertama sekali kita kena lihat adakah kesediaan anak ni dia untuk belajar. Pertama sekali, adakah dia bisa belajar? Katalah dia tak boleh belajar, adakah dia bersedia untuk bekerja dengan latihan yang nanti kita berikan di sekolah, dan juga mungkin ada attachment program ataupun latihan industri dalam sekolah itu. Dan juga selepas itu dia nak belajar, nak bekerja atau nak ke mana. Di situ kita kena lihat dulu kesediaan tu. Dan sebenarnya masa kita di sekolah, guru kita dah sediakanlah dokumen tu. Kelebihan anak dia pun kita dah nilai, inilah kelebihan anak Puan. Tapi Puan kena sambut. Puan kena sambut anak ni, okey, seterusnya next apa? Okey, itu satu. Dan satu lagi sebenarnya, berbalik kepada cadangan yang awal tadi, satu sekolah satu industri tadi, minimal lah, lebih tak apa, tak ada masalah kan. Dan itu kalau ada kuat lagi bagus. Contohnya macam kita tak ada masalah, cepat kita boleh channelkan ke mana-mana kan. Jadi sebenarnya kita nak supaya kita tak, sebenarnya industri ni kadang-kadang kita nak keluar tak boleh. Kita buat terbalik. Industri datang kepada kita. Itu sebabnya saya ingat di satu sekolah tu, masa saya ingat di sekolah tu, dia memang waktu program latihan attachment macam PK kan, dia tak boleh nak keluar. Jadi industri tu datang, dia hantar dengan lori dia nak buat PK level kan, macam tu lah. Jadi pendekatan itulah sebenarnya yang bila kita libatkan ibu apa, dia nampak anak ni kelebihan di sini, dan dia tahu di luar sana ada aktiviti tertentu yang boleh. Jadi anak-anak ni tak boleh keluar, dia datang rumah. Itu juga konsepnya yang kadang-kadang macam ni lah cikgu-cikgu dan ibu bapa di luar sana, kita cuba permudahkan dari segi urusan tu kan. Itu sebabnya saya cakap tadi, perlunya ada jaringan industri, perlu ada jaringan ibu bapa, perlu ada jaringan NGO dan sebagainya. Bila kita dalam komuniti setempat itu kita kuat, dia faham sebenarnya, jadi sokongan tu dia akan datang. Dan tambahan pula sekarang ni di setiap zon ni, sekarang ni contohnya dia ada oloket-oloket tentulah yang boleh diberi bantuan, terutama kepada golongan-golongan UKUNI. Dan sebenarnya di universiti alhamdulillah baru-baru ni kita mendapat satu peruntukan MAOP daripada MOF kan, untuk menubuhkan pusat pemulihan dalam komuniti dalam universiti. Jadi dalam universiti. Jadi universiti antara salah satu universiti yang dapat, dia ada 5 lah, termasuk USM, saya ingat saja, UIA, UM pun ada, UPM pun ada. Dia ada 5 lah. Saya tak ingat ada 5, tapi yang universiti salah satunya, dan saya terlibatlah dalam tu. Jadi sekarang bila kita ada fasiliti dan juga penglibatan komuniti itu, itu saya cakap tadi, kita kena memasyarakatkan sekolah tu. Dan kita sebenarnya cikgu di luar sana, kita kena ingat, kita tak boleh bergerak sendiri. Kita tak boleh run seorang diri, tak boleh. Jadi kita kena ada tim kita. Siapa tim kita? Rakan-rakan di sekolah, warga sekolah, guru-guru perdana tu semua kita kena libatkan orang. Jadi kadang-kadang bila kita melibatkan, mereka rasa macam mereka sebahagian daripada warga PPK itu, dia tak timbul masalah. Soal inklusi, tak boleh inklusi tadi, tak timbul masalah. Jadi bila ada keupayaan, dan sekarang ni sebenarnya bila saya di universiti, saya mengajar apa inklusi ni, sebenarnya saya pegang lah antara pensyarah yang diberi kepercayaan untuk saya. Bila kita lihat di situ, dia kata susah lah ni apa ni doktor nak buat ni, cakap apa masalah, dia kata ni pihak sekolah tak faham. Okey, kita kena beri ladap kepada semua guru. Dan bila kadang-kadang ada satu ketikanya murid perdana tu kita pergi ke pendidikan khas, kita terbalikkan dia supaya dia nampak, oh ni sebenarnya buat rawatan, buat aktiviti bersama mereka lah. Jadi benda tu tak timbul. Jadi yang menimbulkan ni sebab mereka tak faham. Pengetahuan, kepahaman tu penting dahululah, basic tu. Dan sebenarnya cabaran guru kalau kita lihat dari segi sokongan pentadbir dan sebagainya, berdasarkan kajian lah, kajian yang kita buat, dia pusing-pusing kat situ dia pada sebenarnya kan. Kadang-kadang masalah pentadbir, masalah cuma bila kita lihat basic ni, bila kita buat kajian, memang dia masalah dari segi kepahaman, pengetahuan dan tu kan. Dan guru sebenarnya dia kena sedar. Kita sebagai guru pernikahan, saya pun sebagai guru pernikahan dahulu, kita kena sedar. Sebelum kita nak memberi kepahaman kepada orang lain, kita kena faham dulu.
Yang kedua ya. Jadi kita kena faham dulu, itu pertama. Ya. Okey, yang keduanya kita kena lihat apa keperluan anak didik kita di sekolah. Ya. Okey, contoh sekarang kita lebih kepada kemahiran ke arah SKM dan sebagainya. Jadi kita kena lengkapkan diri kita dengan SKM dahulu lah. Baru kita boleh menilai kan. Itu yang kedua. Yang ketiganya dari segi mencapai komunikasi. Jadi maksudnya sekarang kita kena sentiasa berkongsi maklumat ilmu kepada dengan ibu bapa dengan pentadbir supaya mereka tidak keciciran maklumat. Kadang-kadang bila kita pergi, saya pergi ke satu sekolah baru ni di Selangor juga, bila saya buat kajian tentang geran saya berkaitan dengan inklusif lah kan. Ada setengah pun dia tak faham, ada ke inklusif separah? Boleh ke? Tak boleh ke? Jadi masuk di situ kita dah tahu maklumat tak sampai. Kecairan maklumat di situ berlaku kan. Jadi begitulah sebenarnya dengan anak. Jadi kita sebagai seorang guru kena peka dan kita pun kita terikat sebagai kita yang awam. Jadi bila ada satu isu tertentu kan, kita jangan cepat melata. Kita kena kaji dulu, kita kena faham betul ini sebenarnya hasrat KPM masalah dan sebagainya lah. Dan kita sebagai juga seorang guru kita kena lihat ini sebagai salah satu amanah kita lah. Terutama apabila kita mendidik anak-anak ni, anak-anak istimewa ni kan. Memang dia orang kata kita ni senang mudah cerita ni, kita dipilih oleh Allah dan Tuhan lagi untuk kita. Bukan orang lain. Dia dah pilih kita kan. Jadi itu tanggungjawab kita. Saya pun dulu bukan bidang pernikahan, saya di mata dulu lah muzik. Tapi bila di tempat di pernikahan dia harus suka muzik. Jadi situlah saya menerapkan ilmu yang saya ada tu selama 2 tahun setengah di mata tu kita terapkan dan akhirnya saya rasa seronok mengajar ni. Dan dekat situlah kita kena tanamkan minat kita, baru bila kita dah minat, kita ada kemahiran dan di situ juga mungkin roh guru ada tu, kita kata roh guru kan. Sebenarnya roh guru tu cikgu pernikahan dia datang, dia jangan kita minta dia datang, dia memang ada kat kita sebab kita dah dipilih sebagai orang guru kan dan kita ada ciri-ciri itu. Jadi cikgu sebenarnya yang penting sekarang ni cikgu sebagai seorang guru kita jalankan tanggungjawab kita. Bila kita tidak boleh nak melaksanakan dengan baik 100% kita minta bantuan. Kita ada bantuan. Itu sebab saya cakap tadi cikgu dengan ada cabaran macam dan cabaran itu dia boleh diselesaikan dengan adanya kita bekerjasama, kita ada teamwork kita dan ingat kita bergerak ni kita bukan seorang. Kita bersama-sama lah. Jadi itu maksudnya bila kita mengajar murid-murid berkeperluan khas ini lagilah kita kuat. Kita punya kekuatan mesti 10 kali ganda daripada cikgu yang berdananya tu. Betul tak ya? Jadi kita kena ingat yang itu. Itu sebagai salah satu semangat lah dan tak perlu risau kerana kita di bidang pernikahan ni kita lihatlah kan orang-orang itu je macam pun. Kan? Jadi bila kita macam saya tanggungjawab saya dah ada sekarang ni sebagai seorang pensyarah dan di bidang pakar rujuk pernikahan insya-Allah. Kan bukan saja di UC di USM UKN dan sebagainya. Kita sentiasa memberi sokongan. Kalau ada bantuan sebagainya, memang kita akan bantu. Dan kita pertahankan sebenarnya ya, Puan Azmin di mana-mana pun kalau berkenaan dengan bila menyentuh tentang OKU, kadang-kadang kita betul OKU, kita mudah, ni apa benda kan, kita nak tahu dengan detail. Dan sebenarnya itu orang kata dah jadi lagi kita lah, kita memperjuangkan daripada awal kan. Dan guru memanglah cikgu memang hebat dia sebenarnya. Cikgu kena ingat, kita hebat sebab kita dah dipilih untuk mengajar mereka. Bukanlah yang lain tu tak hebat. Bukan yang guru cemerlang tu dia hebat je, tapi kita pun hebat sebab hebat kita lah dengan adanya kemahiran, pengetahuan, upaya kita untuk membantu mereka supaya kita dapat menyediakan MBK ini supaya mereka boleh berkejaya di masa depan. Okey. Saya dari segi apa yang tadi Dr. Kamal bagi saya ada kutiplah beberapa keyword yang saya dapat di situ adalah pertama, sebagai seorang guru di sekolah nanti, apabila kita nak merangka plan hala tuju ni, seelok-eloknya kita membentangkan itu kepada ibu bapa. Jadi kita bagi peranan itu kepada ibu bapa bagaimana mereka boleh menyumbang dalam merealisasikan hala tuju plan tindakan tersebutlah. Itu sangat pentinglah. Jadi sebab itu macam tadi doktor kata cabaran tu memang sangat banyak doktor. Memang saya dah 12 tahun dalam pernikahan asli memang banyak cabaran kita lalui. Cuma kita kena work smart. Maksudnya satu lagi kata kunci yang doktor cakapkan di situ adalah kita tak boleh bergerak seorang diri. Kita kena berkolaborasi, mempunyai jalinan dan jaringan dengan semua pihak supaya kita boleh capai matlamat kita iaitu kebolehpasaran murid-murid berkeperluan pendidikan khas inilah. Jadi saya beralih juga kepada Puan Azmin ya, soalan yang cukup popular. Di mana-mana sahajalah cukup popular. Harapan ibu bapa. Okey, harapan ibu bapa terhadap pada semualah di luar sana lah, ibu bapa yang ada di luar sana, apa harapan mereka terhadap pihak kementerian agensi lain dalam menyediakan pelan-pelan tindakan MBPK ni ke arah kebolehpasaran. Sebab
banyak program-program dasar polisi zero indifferent, zero policy dan sebagainya telah dibawa oleh pihak kementerian. Tapi kita nak juga tanya harapan ibu bapa ni sebab yang ada anak khas itulah yang tahu adakah dasar ini sesuai dengan anak saya, polisi ini sesuai ke dengan anak saya. Boleh kongsikan harapan ibu bapa lah. Mungkin dia mewakili semua ibu bapa di luar sana. Mungkin ada yang terkena 1-2 poin ke di situ. Cuba boleh kongsikan. Okey, menariklah soalan Cikgu Kumar ni. Sebenarnya betul, bila kita fikirkan balik kan, apabila lahirnya seorang anak itu, lahirlah juga harapan ibu bapa, kerana ianya adalah daripada darah daging ibu bapa itu sendiri. So sudah semestinya ibu bapa mana yang nakkan sesuatu yang tak elok untuk anak dia kan. Jadi mestilah nakkan sesuatu yang baik untuk anak. Tak kira lah anak itu anak tipikal ataupun anak istimewa. Jadi apa yang saya boleh katakan ialah nombor satu, harapannya ialah bila kita nak menjayakan seseorang anak itu, dia anak berkeperan khas ni, terutamanya anak-anak yang terganggu dari segi intelektual mereka, kognitif mereka ni tidak mampu untuk buat keputusan untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak ada, mungkin ada kesukaran untuk menyampaikan pendapat, untuk nak buat keputusan atau sebagainya. Makanya ejen mereka itu ialah ibu bapa. Jadi apabila nak buat suatu keputusan atau sebagainya, bila kita nak bercakap tentang anak MBPK ini, kena sertakan juga ibu bapa ni, kerana mereka ni ialah penglibatan ibu bapa secara langsung kena ada. Sebab bila kita buat satu contoh lah, kita kalau kita murid MBPK kita ni, kalau kata yang jenis boleh respon ataupun mungkin boleh bercakap, kan kita mungkin tanya dia awak suka apa, tapi kebanyakan MBPK kita ini ramai juga yang satu mungkin dia tidak ada kemampuan untuk nak respon, atau satu lagi dia tak ada nak fikir. Bila kita suka tu suka macam mana, kan. Jadi cara pemikiran mereka tu berbeza sikit lah, ataupun berbeza sikit daripada kita. Makanya untuk nak buat keputusan itu memerlukan ibu bapa. Jadi ibu bapa ini ialah team member kita. Jadi harapannya sudah tentulah apabila ibu bapa dah tak ada lah di dunia ini kan, sekurang-kurangnya kita nak anak ini mampu hidup berdikari, mampu untuk buat sesuatu yang dia suka. Contohnya mereka ni dia nak juga bercampur gaul, nak ada kawan dan sebagainya. Cumanya cara dia berkawan tu mungkinlah berbeza lah daripada kita, tak sama kan. Tetapi mereka ni juga ada naluri itu. Jadinya kita perlu latihlah mereka. Dia berbeza lah sikit daripada anak-anak yang tipikal kan, di mana mereka dapat kuasai kemahiran itu semasa mereka membesar dengan pergi ke sekolah dan sebagainya. Tetapi anak-anak berkeperan kita ni, mereka perlu diajar. Dan satu lagi Cikgu Kumar, mungkin agak lari sikit daripada soalan Cikgu Kumar tadi, berkenaan dengan dan juga Dr. Kamal tadi ada sebut tentang kita nak, macam mana kita nak perkasakan ibu bapa tadi kan. Sebenarnya di pusat kami ataupun di persatuan kami, kita kan bila kita nak buat kerjasama dengan seseorang itu, kita tidak boleh ada satu persepsi dulu. Persepsi kita ialah has always been kena selalu positif. Maksudnya bila kita nak dapatkan kerjasama ibu bapa tu, kita tak boleh anggap takkan tak tahu ni anak belajar kat sini kan, takkan tak nak libat dan sebagainya. Itu kita dah buat persepsi. Jadi apa yang kami buat di peringkat awal, lebih kepada puan kerja sini kan, boleh tak minta tolong, macam tu. Maksudnya kita bermula dengan kita yang mohon dahulu, kita approach dahulu. Dan saya tahu juga macam program-program yang dilakukan dekat sekolah untuk kerjasama dengan ibu bapa, kebanyakan masa ni kita gunakan kaedah sarana kan, sarana ibu bapa, di mana cikgu bagi satu borang kepada ibu bapa, okey sila tulis apakah sumbangan atau kepakaran yang anda boleh sumbangkan. Itu selalu berlaku sebab saya pun dulu pernah ada kat sekolah kan. Tetapi perkara itu terpulang pada ibu bapa. Jadi ada setengah ibu bapa rasa kalau yang jenis suka kepada nak masuk jadi ABG atau lebih suka kepada menyumbang dan sebagainya, lebih mendelahkan diri, mereka nak ke hadapan, nak membantu, nak mengulurkan bantuan. Tetapi saya boleh kata kebanyakan ibu bapa yang macam tu hanyalah mungkin 10% saja dalam kalangan ibu bapa. Jadi bagaimana dengan golongan yang 90% lagi? Adakah kalau dia tak tulis apa-apa tu, maka dia tidak ada apa yang boleh dia kongsikan. Tapi sebenarnya approach yang kita guna di center kami ialah
cikgu-cikgu kena jadi pegawai penyiasat. Oh, okey. Pegawai penyiasat tu, kena siasat. Okay. Siasat tu sampailah kita tengok social media dia minat apa kan, dia bekerja di mana, fakulti, kata contohlah kami ibu bapa di Pestek ni kebanyakannya ialah ibu bapa yang bekerja di UNIMED, Universiti Malaysia Perlis. Ya, dan kebanyakan mereka ni dia ada kepakaran tertentu. Mungkin dia bekerja di skul elektrik kata contoh. Jadi bila kita perlukan kepakaran dia dari segi wiring elektrik dan sebagainya, jadi bila dia macam mana saya nak cakap, bila kita pergi kepada tempat yang tepat, jadi dia pun baru dah rasa dia nak menyumbang. Kan kalau contohlah dia ni kepakaran dia elektrik, tapi kita minta dia, puan boleh tolong masak tak? Mestilah tak kena kan. Jadi dia tak match dekat situ. Maksudnya Puan Azmin bagi tahu di sini bahawa ibu bapa di luar sana dah bersedia. Dia bersedia. Kalau kita memberikan peranan itu kepada mereka, of course dia akan buat. Tapi kita yang kena approach ibu bapa dulu. Walaupun kita kata, ni anak awak takkanlah awak tak tahu. Tidak, sebenarnya kita tidak boleh ada persepsi itu, kita kena letak di belakang dahulu. Nombor satu, kita kena buka mulut dan kena bertanya dahulu. Cuma bila kita bertanya macam saya cakap tadi lah, bahasa yang kita gunakan, puan tahu ni kan? Okey, kita nak buat macam ni. Okey, puan boleh tak tolong di sekolah kita, contohlah kalau kita nak cakap tentang institusi sekolah kan, sekolah nak buat program macam ni, puan ada kepakaran dari segi hiasan pentas ke apa ke, walaupun kita nampak benda tu tak secara direct pergi kepada anak dia, tetapi penglibatan ibu bapa itu kepada aktiviti di sekolah membuatkan mereka merasakan bahawa sekolah nak kan pengetahuan dia. Contohlah orang mungkin buat pelamin ke apa kan, apa kena-mengena pelamin dengan pembelajaran anak dia. Tapi macam tu lah, maksudnya secara sedikit-sedikit kita terapkan kepada ibu bapa itu bahawa mereka ini juga ada kemampuan untuk menyumbang kepada sekolah dan dapat jadi sebagai tim member untuk nak menjayakan pendidikan. Saya dapat maksud tersirat daripada Puan Azmin ni, maksudnya sekolah kena buka pintu bagi ibu bapa kita masuk membantu. Sebab ada juga di program PPKI ni ada seorang guru berkongsi dengan saya, ibu kepada anak pendidikan khas ni dia ada kemahiran menjahit. Jadi cikgu ni dia first time nak mengajar menjahit, dia tak ada basic. Jadi ibu tu datang ke sekolah untuk mengajar. Apa perasaan ibu untuk mak dia rasa? Dia sangat mesti dia rasa dia walaupun dia di samping dia mengajar anak dia mengajar anak-anak yang lain. Seminggu sekali dia datang mengajar dan dia cuba dapatkan juga mesin jahit di luar. So jadi saya nampaklah di sini harapan ibu bapa ni, mereka ni sedang menunggu di luar. Sedang menunggu untuk dilibatkan. Pelibatan ibu bapa. Kerana kadang-kadang mereka sendiri pun rasa rendah diri. Sebenarnya dia rasa cikgu tu ialah orang yang berilmu, orang yang tahu tentang cara-cara mengajar anak istimewa dan sebagainya. Takkan nak pergi memandai-mandai. Contohlah kalau kata, saya ni tukang jahit, apa kena mengena kan dengan sekolah, tetapi dia tidak tahu bahawa sekolah sebenarnya matchingnya cikgu nak belajar dan ajar murid berkebutuhan khas. Jadi kita dapat matchkanlah dekat situ. Dan satu lagi yang saya nak komen lah sebelum kita mungkin berakhir, macam kan kita ada transisi kerjaya MBK kan. Saya rasa mungkin lepas ni kalau Dr. Kamal boleh buat kajian kan, transisi ibu bapa juga sebelum nak menyambut anak dan juga meneruskan perjuangan yang sekolah dahulukan tadi. Ya, betul, satu cadangan yang sangat baik. Sebab di pihak kementerian kita dah telah buat PTK ni sampai dia tamat persekolahan. So selepas dia keluar daripada persekolahan tu, macam yang dia nak sambut tu. Pendidikan bukan untuk anak sahaja. Sebab saya kata tadi it's a set kan. Set, jadi kena ada ibu bapa. Bagus lah. Nanti boleh buat collaboration dengan saya kami. Terima kasih kepada Puan Azmin itulah kan, apabila kita berdiskusi begini, banyak luahan, harapan daripada ibu bapa yang ingin disampaikan kepada guru-guru dan juga di pihak kementerian dan sebagainya. Sebenarnya daripada apa yang saya lihat daripada Puan Azmin ni yang bercakap ni, maksudnya ibu bapa excited di luar sana sebenarnya untuk dilibatkan diri mereka dalam semua program-program di sekolah. Sebab kita tidak tahu, betul yang Dr. Kamal pun bagi tahu, guru kena mengambil peranan untuk pergi bertanya, minta bantuan, minta supaya mereka dilibatkan bersama-sama dan sebagainya. Jadi maka sebelum saya
menamatkanlah kita ke sesi yang seterusnya nanti. Apa kesimpulan yang kita boleh lihat dalam forum ini pada hari ini? Sebenarnya hala tuju murid berkeperluan pendidikan khas ni dia sangat luas sebenarnya, dan ke arah kebolehpasaran dan cabaran juga pun sangat besar. Tetapi sebagai ibu bapa, guru-guru dan juga pihak sekolah di luar sana nanti, kita perlulah bergerak secara satu tim, okey, dan sentiasa updatekan diri kita dengan informasi, maklumat-maklumat yang terkini. Untuk pengetahuan semua ibu bapa yang di luar sana, dulu kita menggunakan satu term iaitu murid berkeperluan khas. Okey, MBK ya tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi kita dah ada satu perkeliling yang telah dikeluarkan di mana kita telah ubah nama itu kepada murid berkeperluan pendidikan khas. Jadi maklumat-maklumat ini pun pihak sekolah dan guru-guru perlu sampaikan kepada ibu bapa, sebab ada setengah ibu bapa ingatkan bila dia berada di sekolah anaknya OKU. Tidak sama sekali tuan-tuan dan puan-puan. Gelaran itu hanya diberikan selepas dia pergi ke alam dewasa, iaitu alam pekerjaan dan sebagainya ya. Selagi dia berada di sekolah, dia adalah murid berkeperluan pendidikan khas. Jadi sama-samalah melalui program ini, dalam forum ini yang telah dianjurkan oleh pihak sektor pendidikan khas Jabatan Pendidikan Negeri Kedah ini, supaya memberi banyak manfaat dan faedah kepada semua pihak di luar sana. Sama-samalah kita berganding bahu, okey, untuk mencapai kebolehpasaran anak-anak berkeperluan khas kita inilah. Sebab seperti mana yang Dr. Kamal cakap, kita guru-guru ini adalah insan yang terpilih. Ya, insan terpilih. Saya masih ingat lagi waktu saya di tahun ketiga, waktu saya di Universiti Kebangsaan Malaysia, saya ada buat program khidmat masyarakat. Waktu itu seorang imam masjid, dia datang berjumpa dengan saya, dia beritahu, cikgu ini adalah orang insan yang terpilih untuk mengajar anak-anak syurga ni. Waktu tu saya kurang fahamlah maksud dia pada masa itu, masih lagi muda lagi dan sebagainya. Tapi setelah saya menyelami dalam dunia pendidikan khas ni hampir 12 tahun baru saya teringat kata-kata imam tersebut tu, sebenarnya kita adalah insan yang terpilih lah untuk mengajar, memberi didikan kepada anak-anak ini. Jadi saya juga ucapkan ribuan terima kasih kepada panel-panel kita. Sebenarnya Dr. Kamal on the way dari UPSI, begitu jauh dia perjalanan dia dari Perak ke Kedah, dan Puan Nazim pula habis khusus di Langkawi, bergegas mengambil ferry dan datang untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini. Itulah komitmen yang di panel kita untuk kita share maklumat bersama-sama dengan ini. Dengan ini saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton yang menonton forum hala tuju murid berkeperluan pendidikan khas ke arah kebolehpasaran dan cabaran ini. Mungkin kita akan berjumpa di program yang akan datang. Sekian, terima kasih.